Kita ni selagi hidup tak ada jaminan kita selamat, tuan-tuan. Selagi tak mati dengan kalimah la ilaha illallah di bibir, tak usah kita yakin kita ni dah selamat. Kita masih belum selamat, tuan-tuan. Ada beberapa kisah yang menarik yang kita boleh kongsi tentang kematian yang terbaik, yang terindah, masya-Allah. Di akhir zaman ni, bukan yang lama-lama dulu, yang baru-baru ni. Yang terbaru ni, tuan-tuan, ada seorang sahabat kita, seorang ustaz, dia share tentang kematian mak dia dalam dia punya media sosial dia lah. Share benda baik tak apa. Mak dia dah 6 tahun tak pergi umrah. Tiba-tiba, masya-Allah, hari tu dia tolak mak dia. Mungkin tuan-tuan kenal ustaz kan? Dia tolak mak dia pergi sana, pergi masuk Raudah, pergi masuk Baqi', pergi masuk apa, tuan-tuan. Habis semua kerja-kerja umrah, dalam keadaan dia masih lagi berpeluk-peluk dengan anak dia, tiba-tiba meninggal, masya-Allah, dan ditanam di kuburan Baqi'. Saya cakap dengan kawan-kawan kita ni, ustaz, pergi umrah 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi yalah, kita risau juga tentang diri kita ni, di mana Allah nak ambil nyawa kita, masya-Allah. Kalau sahabat Nabi, dia tak peduli nak mati di mana pun tak apa, sebab dia, masya-Allah, iman dah sempurna. Haitsuma, apa dia kata apa? Falastu ubali hina uqtalu musliman ala ijabin kana lillahi masra'i. Asalkan aku mati sebagai orang Islam, di mana pun nak mati, tak kisah sahabat Nabi, dia tak kisah nak mati di mana. Kita hari ni, kerana kita ni iman lemah, kita kalau boleh nak mati di Madinah Al-Munawwarah, tak nak mati tempat lain. Kalau hidup pun, kalau boleh di akhir zaman, kalau dapat pergi Madinah, kita nak duduk di Madinah. Tapi sekarang ni bukan senang kan. Sebab itu ulama kata cara nak selamatkan kita daripada fitnah Dajjal, jadikan masjid kita ni macam Masjid Nabawi zaman Nabi. Hidupkan di rumah kita amalan yang macam mana ada di zaman sahabat Nabi. Tapi kita dah tengok di akhir zaman ni, ketika mana dunia semakin kurang orang baik, kita tengok makin banyak orang baik meninggalkan kita. Tahun 2022 banyak orang-orang yang dekat dengan Allah telah meninggal dunia, tuan-tuan. Yang tinggal sekarang ni kita-kita je, tuan-tuan. Kan? Kita-kita ni bukan hebat sangat pun, cuma orang je. Sangka kita begitu, sebenarnya kita tak ada apa pun. Kita ni pun takut sangat tentang diri kita. Masya-Allah. Itu satu contoh kematian, masya-Allah, yang sangat mencemburukan kita, tuan-tuan. Kita akan berjaya bila kita ada niat nak mati macam mana. Hari ni orang putih ajar kita macam mana kehidupan yang kamu impikan. What is your dream car? Kan? What is your dream? Apa mimpi kamu? Orang putih ajar kita macam mana kamu cita-cita nak menjalani kehidupan ni, nak berjaya sebagai apa? Oh, saya kalau boleh nak jadi datuk lah bang. Kan? Saya kalau boleh nak jadi jutawan. Itu orang putih ajar. Tapi Islam ajar kita, tuan-tuan, mati yang macam mana yang kamu nak. Kita nak mati macam mana? Kita nak berapa ribu orang sembahyang jenazah kita, tuan-tuan? Kita nak berapa orang hadir pada hari kita mati? Ulama kata manusia dinilai pada hari mati, bukan pada masa hidup. Kawan masa kita hidup ribu-ribu, tapi belum tentu pada hari kita mati semua kawan itu nak datang menghadiri jenazah kita, tuan-tuan. Tapi orang yang baik, dia teruk macam mana pun hidup dia. Macam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia hidup berseorangan. Nabi kata kamu ni akan hidup bersendirian dan mati bersendirian. Tapi insya-Allah pada hari kamu mati akan datang sekumpulan manusia yang begitu ramai sembahyangkan jenazah kamu. Abu Dzar duduk jauh daripada orang. Nabi suruh dia duduk jauh sebab dia terlalu semangat. Abu Dzar ni orang hebat. Tak ramai orang boleh ngam dengan dia. Nabi kata duduk jauh, kamu hidup bersendirian, mati bersendirian. Tapi hari dia mati, suami isteri dia keluar daripada rumah, alhamdulillah ramai kafilah tengah datang nak balik ke Madinah, dan mereka singgah menyembayangkan jenazah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Satu lagi jenazah, tuan-tuan, yang selalu saya cerita, tuan-tuan, masya-Allah. Bagi saya, orang yang dah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, orang yang dah terselamat daripada fitnah akhir zaman. Kita ni yang masih hidup ni, tuan-tuan, tak ada jaminan lagi terselamat daripada fitnah, walau sebaik mana pun kita. Waktu itu kata sahabat Nabi, man kana mustannan falyastanu biman qad mata. Siapa nak tiru orang berjaya, nak mencari tauladan, nak tiru siapa-siapa, tirulah orang yang dah mati. Jangan pernah kata jadi macam saya.
Jangan pernah kita kata suruh orang jadi macam kita. Jangan tuan-tuan. Kita ni selagi hidup tak ada jaminan kita selamat tuan-tuan. Selagi tak mati dengan kalimah la ilaha illallah di bibir, tak usah kita yakin kita ni dah selamat. Kita masih belum selamat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mulia, satu lagi kisah yang kita dengar dulu beberapa tahun yang lalu, masya-Allah, satu orang anak muda di Malaysia umur 44 tahun. Namanya Badrul Munir tuan-tuan. Banyak kali dah saya cerita kisah ni. Tapi kisah ni menjadi inspirasi buat kita semua. Dia orang biasa, bukan orang alim, bukan ustaz. Tak sempat kahwin dia meninggal dunia tuan-tuan. Kan? Kawan-kawan dia bawa dia pergi Kuala Kilir cari calon isteri. Dan Malaysia semua tak jumpa, pergi ke Indonesia. Indonesia pun tak jumpa yang berkenan di hati. Pergi ke Kemboja, pergi ke Thailand. Last sekali orang tanya, kau ni sebenarnya nak siapa sebenarnya? Kan? Tala yang ni tak nak, tala yang ni tak nak. Habis tu kau nak siapa sebenarnya? Tapi akhirnya masya-Allah, Allah pilih dia. Hari terakhir dia nak meninggal dunia, dia sangat rindu nak pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masya-Allah di Madinah Al-Munawwarah bulan Ramadan. Ajak kawan-kawan, jomlah kita pergi. Kan? Menunaikan umrah tahun ini masya-Allah. Ini bulan Ramadan, kawan-kawan kata kami ni ustaz-ustaz madrasah, mana ada duit. Akhir Ramadan, masya-Allah, package mahal. Tapi dia waktu itu kuat sangat nak pergi tuan-tuan. Hati dia sangat kuat. Tuan-tuan mulia, masya-Allah. Akhirnya ditakdirkan dapat semua pergi. Tak sempat pergi umrah pun, dia baru sampai di Madinah Al-Munawwarah. Sempat sembahyang asar, maghrib, isyak, subuh. Lepas subuh sembahyang jenazah sekali dapat, mana 5 sekali sembahyang dapat di Madinah. Lepas sembahyang jenazah, masuk dalam pintu babus salam, terus bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu masya-Allah bulan Ramadan 23 Ramadan, kan, hari Jumaat. Katanya malam itu Lailatul Qadar. Dia bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Betul-betul depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ambil nyawa dia, masya-Allah. Ini contoh orang yang terselamat daripada fitnah akhir zaman. Kita ni kalau boleh, masya-Allah, kan, ada satu doa yang Nabi ajar pada kita, ya Allah, Allahumma ahyini in kanatil hayata khairan li wa tawaffani in kanatil wafata khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku seandainya hidup itu baik untukku. Tapi kalau mati itu baik untuk aku, matikanlah aku. Wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ghairu maftun. Ya Allah, kalau kau nak binasakan, kau nak fitnahkan kaum aku, golongan aku, matikan aku dalam keadaan tak sempat terkena fitnah. Biar kita mati sebelum terkena fitnah. Sebab orang terkena fitnah mati dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala, waliyazbillah. Jadi tuan-tuan mulia, saat bagi salam pada Nabi waktu itu, Allah ambil nyawa dia. Saya terima berita kematian dia, saya tengok, masya-Allah. Bila dia sampai berita tentang kematian dia, saya tengok gambar dia, saya duduk dalam kereta menangis seorang-seorang. Saya kata, wahai Badrul, engkaulah manusia paling bertuah sekali. Saya ustaz cemburu dengan dia. Kenapa saya kata? Saya yang belajar agama bertahun-tahun, kita belajar dalam keadaan susah-susah, pun belum tentu dapat satu daripada nikmat yang Allah bagi pada dia. Saya bilang-bilang pada hari dia mati ada 10 kelebihan yang Allah bagi pada dia. Orang biasa, bukan orang alim, bukan ustaz, tak pernah belajar madrasah, cuma khidmat di madrasah, jaga budak tahfiz, jaga visa ustaz-ustaz, tolong buat visa pelajar luar negara, itu je kerja dia. Tapi bila dia mati, saya menangis. Sebab apa? Saya kata, banyak orang doa nak mati di Madinah, Allah tak kabul, tapi Allah kabulkan engkau untuk mati di Madinah. Yang kedua, saya kata orang mati di Madinah pun banyak, tapi nak dapat seorang mati dalam Masjidin Nabawi bukan senang. Baru ni saya pergi umrah, ada dah seorang terbaring, ingatkan mati dah. Kawan saya dah ambil gambar dah, mati dah orang ni dalam Masjid Nabawi. Rupanya lepas tu nampak dia menyawa balik. Tak mati juga.
Kawan saya, dia tengok baru ni dia pergi umrah, dia bagi salam betul-betul terbelah dia. Orang tu mati. Dia cakap ke malaikat, saya cakap ke malaikat maut sebelah dia, aku sebelah dia, ambillah sekali. Aku duduk sebelah dia dah ni, ambillah aku sekali. Biar kita mati sama-sama di Madinah. Bukan senang nak mati di Madinah, tuan-tuan. Tapi Allah pilih sahabat saya ni mati dalam Masjid Nabawi. Saya kata orang mati dalam Masjid Nabawi pun banyak, tapi nak cari orang mati dalam Raudah, tuan-tuan, dalam taman syurga, Allahu Akbar, sangat susah. Yang mati dalam Raudah pun ada, tapi nak dapat mati depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam macam dia dapat, itu mungkin bukan satu dalam sejuta, dalam 10 juta, mungkin 100 juta orang nak dapat seorang pun tak dapat. Tapi engkau mati di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tengah bagi salam pada Nabi. Kita hari ni orang puji, orang sanjung, tak tahu lagi mati kita macam mana, di mana kita mati, dalam keadaan mana kita mati, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Adakah kita mati dalam keadaan terfitnah ataupun dalam keadaan selamat daripada fitnah akhir zaman? Wallahu a'lam. Saya doa pada Allah, banyak tawajuh, banyak nangis. Dan saya bilang lagi, kematian engkau dalam bulan Ramadan pada hari Jumaat, malam itu dikhabarkan Lailatul Qadar. Dan bila dapat tasrih keizinan nak ditanam di kuburan Baqi', saya kata tambah lagi satu poin, dikebumikan berdekatan dengan makam Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, satu lagi poin. Saya kata tak ada benda dah hidup kau ni. Alhamdulillah secara zahirnya selamatlah.